أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Jadi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur kepada Allah, kerana dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang untuk hamba-hambanya melihat akan tanda kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mentadbir alam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang untuk kita mencari keperluan dan menjadikan malam untuk kita beristirahat. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada daya dan usaha melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan pengajian kitab khuluquna, akhlak kami, yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Kita akan khatamkan kitab ini. Masih lagi pada bab akhlak kita bersama dengan diri kita sendiri. Semalam kita dah memperbahaskan akhlak kita dengan diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita senantiasa mendidik jiwa kita, membersihkan hati kita daripada segala perkara-perkara yang jahat. Dan yang kedua, semalam kita sudah membincangkan tentang tidak berlebihan dalam makan dan minum. Dan hari ini kita akan masuk pada nombor yang ketiga dalam akhlak kita bersama dengan diri kita. Nombor yang ketiga, akhlak kita bersama dengan diri kita. Kata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Jadi akhlak yang ketiga dengan diri kita adalah kita tidak banyak tidur. Tidak banyak tidur. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang habisnya masa seseorang itu dan perlunya seorang itu mengagihkan ataupun menyusunkan waktunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang itu yang umurnya 60 tahun, dia tidur 8 jam, 20 tahun habis masanya untuk tidur. Kerjanya 8 jam, 20 tahun masanya habis untuk bekerja. Tinggallah lagi sisa bakinya 20 tahun. Ini kalau umurnya 60 tahun. Kalau umur seseorang itu 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, 8 jam kita gunakan untuk tidur, maka kita habis 20 tahun. 8 jam kita gunakan untuk kerja, kita sudah habiskan masa kita 20 tahun. Dalam 8 jam lagi, 2 jam kita gunakan masa kita untuk makan dan minum. Kita dah habiskan masa kita kata 5 tahun. Kemudian perlu ada masa untuk berjalan-jalan
Untuk beristirahat 5 tahun. Habis masa kita dah 5 tahun. Jadi tinggal berapa banyak je masa kita yang kita gunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu perlulah kita mengetahui segala tindak kelakuan kita dalam seharian, walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang beristirahat, menjadikan setiap apa yang kita lakukan itu qudwah, ikutannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuatu yang adah itu menjadi sesuatu ibadah kerana ianya dihadirkan dengan niat yang baik dan niat yang mengharapkan keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiganya, adab kita, akhlak kita dengan diri kita, maka jangan terlampau banyak tidur. Okey. Kalau kita banyak tidur, masa kita banyak habis. Katanya pengarang kitab ini juga yang mengatakan di dalam kitab At-Tawjihun Nabi li Mardatil Bari, Thamarat wa Adabun Naum wal Yaqadhah. Kesan daripada adab tidur dan jaga. Man dayya'a adabal yaqadhah sarat yaqadhatuhu nauman. Katanya beliau, barang siapa yang mensia-siakan masa jaganya, maka jadilah masa jaganya itu seumpama tidur. Orang yang berjaga, kita berjaga, tetapi masa yang kita gunakan, yang kita isikan ketika kita berjaga itu dengan lalai, dengan tidak mengingati Allah, dengan perkara-perkara yang menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala, dengan tidak mengendahkan tentang sunnahnya Rasulullah. Jadi kata Nabi katanya Sayyidil Habib Umar, man dayya'a adabal yaqadha sarat yaqadhatuhu nauman. Barang siapa yang mensia-siakan adab berjaganya, adab jaganya, maka jadilah jaganya itu seumpama tidur. Wal amilu bi adabin naum, dan orang yang beramal dengan adab tidur seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru naumuhu yaqadhah, maka jadilah tidurnya itu seumpama jaga. Kita ada buat amalan sebelum daripada tidur yang kita praktikkan di dalam page Al-Baghdadi Pekan Semenyih. Setiap hari pukul 11 malam kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kemudian kita hadirkan hati kita memaafkan orang lain dengan harapan kita mendapat keampunan Allah, kemudian kita menjaga adab tidur dengan kita mengambil wuduk, dan kemudian kita beristighfar sebelum daripada kita tidur. Maka orang yang memelihara 5 adab ini, di antaranya 5 adab ini, maka jadilah tidurnya itu seumpama jaga, yakni tidurnya itu dikira ibadah. Jadi kita senantiasa perlu memanfaatkan. Kita tahu yang masa kita ni habis 2 jam, 8 jam 8 jam tidur, 20 tahun habis ni, kalau kita tidak niatkan ataupun kita tidak mengikuti sunnah, maka tidur kita itu hanya sia-sia. Barang siapa yang mengamalkan adab-adab di dalam tidurnya, maka tidurnya itu menjadi ibadah. Wa naumul qalbi lahu adrarun kathiratun 'alal muslim. Kemudian beliau mengatakan tidurnya hati itu bagi orang muslim itu lagi besar kemudaratannya. Orang muslim yang tidur hatinya itu, maksud tidur hatinya itu hatinya kosong, hatinya lalai, hatinya tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak mengenali akan syariat Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong. Yang mana ia ikutan di dalam kehidupannya hanya semata-mata mengikuti hawa nafsunya semata-mata, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak ada tawakalnya, tidak ada kesabarannya, tidak ada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya perjalanan kehidupannya itu
mengikuti hawa nafsunya yang diajaki untuk ia melakukan satu tindakan tanpa ia menghiraukan tindakan itu adakah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Okey, jadi orang yang tidur hatinya daripada lalai mengetahui akan mudaratnya hati, kerasnya hati itu lebih bahaya daripada tidurnya orang yang bertidur badan, tidur jasad. Okey, jadi kita beradab dengan diri kita untuk tidak memperbanyakkan tidur. Al-Imam Syafi'i membahagikan masa tidurnya itu, masa malamnya itu, Imam Syafi'i membahagikan dengan 3 masa. 1/3 daripada waktu malam Al-Imam Syafi'i jadikan masa itu untuk mengulang kaji pelajaran ataupun menulis pelajaran. 1/3 daripadanya. 1/3 daripadanya Al-Imam Syafi'i menjadikan waktu malamnya itu untuk melakukan ibadah. Dan 1/3 daripadanya Al-Imam Syafi'i gunakan masa malamnya itu untuk tidur. Kita tak mampu untuk menjadikan kehidupan kita seperti Al-Imam Syafi'i yang banyak menghabiskan masanya dengan ilmu, dengan ibadah. Tetapi jangan kita mensia-siakan tidurnya kita itu dengan ketiadaan adab, ketiadaan doa dan ketiadaan amalan-amalan sebelum tidur. Okey, itu yang ketiga, tidur tidak banyak tidur. Yang keempat, adab kita dengan diri kita sendiri adalah kita mengkhususkan sebahagian daripada waktu kita untuk mengulang kaji ilmu, menambahkan ilmu kita, meluaskan kefahaman kita dan menajamkan fikiran kita. Okey, di dalam kehidupan kita, dalam kita sibuk untuk mencari keperluan kehidupan kita, jangan kita lupakan mengkhususkan sebahagian daripada waktu ataupun masa kita untuk mengulang kaji pelajaran, yakni mengulang kaji ilmu agama. Berapa ramai orang Islam yang beragama Islam hanya tahu solat, itu pun bukan tahu keseluruhannya, tahu kerana ikut-ikutan yang dilihat di masjid ataupun di surau-surau. Dan kurang sekali di antara orang Islam yang ingin mengkaji, mengetahui, mengambil peduli tentang agamanya sendiri, tentang adabnya sendiri dengan agamanya, tentang kepribadiannya dengan agamanya. Okey, maka dengan sebab itu, di antara adab kita dengan diri kita adalah mengkhususkan sebahagian waktu kita untuk mempelajari ilmu. Masa ini sangat bermakna dan masa ini sangat berharga. Kalau ianya berlalu, kita tidak dapat mengembalikannya kembali. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surah di dalam Al-Quran, surah yang berkenaan dengan masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, bahawasanya manusia itu ramai yang kerugian. Kerana apa rugi? Kerana mereka tidak menggunakan masanya untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil masanya itu untuk melakukan perkara-perkara yang manfaat untuk akhiratnya. Wal asr, innal insana lafi khusr, bahawasanya manusia ni ramai yang kerugian, katanya Allah. Illal ladzi, ada pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Siapakah golongan yang tidak rugi? Yang menggunakan masa dan yang diisikan masanya sehingga mereka itu terkeluar daripada golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka orang-orang yang beriman, wal amilus solihat, dan mereka itu melakukan amalan-amalan yang salih, amalan-amalan yang baik. Orang nak melakukan amalan kebaikan tidak perlu mengetahui ilmu untuk membezakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Maka dengan sebab itu Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan
yang mana perjalanannya itu menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Kerana apa? Kerana orang yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu itu, mereka itu dengan ilmu itu dapat membezakan mereka yang mana satu yang hak dan yang mana satu yang batil. Okey? Al-Imam An-Nawawi membahagikan masanya untuk belajar dalam sehari menghabiskan 12 mata pelajaran. Imam Nawawi satu hari menghabiskan masanya mempelajari ilmu 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran, banyak tu. Imam Nawawi membahagikan masanya untuk mempelajari ilmu. Jadi ilmu, jadi masa mereka merasakan masa itu yang sangat berharga untuk diri mereka, dan mengisikan masa itu dengan perkara-perkara yang berikan keberkatan di dalam kehidupan mereka. Di antara tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, adalah pendeknya masa. Terasa masa itu pendek. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi berlakunya hari kiamat itu, hatta yataqarabaz zaman, sehingga masa terasa pendek. Wa takunu sanah kasyahri, kata Nabi, maka pada waktu ketika itu setahun dirasakan seperti sebulan. Wa syahru kal jum'ati, sebulan itu dirasakan sebagai sebulan dirasa seperti seminggu. Wa takunul jum'atu kal yaumi, seminggu itu dirasakan seperti sehari. Wa yakunul yaumu kasa'ah, satu hari pula dirasakan seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kadarbi bin nar, dan seorang itu akan merasakan pada akhir zaman nanti, pada hampirnya kiamat itu, yang mana 1 jam itu dirasakan seperti 1 kilatan api yang sangat sebentar. Ini tabaan yang dirasakan oleh seseorang. Bahkan pada waktu kita ini pun kita dah merasakan bahawasanya masa itu semakin pendek. Semakin pendek masanya. Katanya Al-Imamu Al-Karmani radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dengan pendeknya masa itu ialah dicabut keberkatan daripada masa tersebut. Kita berlalu hari dalam seharian kita ni, lalu hari sama, tetapi masa kita, pengisian di dalam sehari itu, kita seolah-olah kita ni sibuk, tak dapat nak menyelesaikan banyak perkara. Sebab apa? Sebab masa kita tak ada berkat. Masa kita habis, dibuang begitu sahaja dengan lalai. Adapun orang yang masanya berkat, masanya sama juga diberikan dengan orang yang lalai itu, tetapi dalam sehariannya itu dia dapat menghabiskan masanya untuk melakukan perkara-perkara dan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, dengan berzikir, membaca Al-Quran, saling menasihati di antara satu sama lain, murajaah ataupun mengulangi ilmu agama dan sebagainya. Itu masa yang berkat. Okey, itu yang keempat. Adapun yang kelima, kita adab kita dengan diri kita sendiri. Yang kelima adalah kita mengambil pengajaran, peringatan, nasihat dan pengalaman daripada setiap yang berlalu di dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang berlalu di dalam kehidupan kita ini, kita mengambilkan pengajaran, menjadikan ia sebagai satu pengalaman untuk lebih berhati-hati dan berjaga. Ada seorang yang disebutkan sebagai Nabi. Ada yang mengatakan ia adalah seorang, bukan Nabi, adalah orang soleh pada zaman Bani Israel, yang namanya Uzair, Nabi Uzair ataupun Uzair. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepadanya, Uzair itu, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair daripada Bani Israel. Allah Taala sebutkan, ceritakan kisahnya beliau itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Allah Subhanahu wa taala mematikannya selama
tempoh 100 tahun. Thumma ba'atha, lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ia kembali. Qala kam labith, lalu Allah taala bertanya kepada Uzair, qala kam labista, berapa lama sudah kamu tidur? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Yang Uzair yang merasakan dia itu tidur sekejap, dia mengatakan kepada Allah taala, labithtu yawman aw ba'da yawm, aku tidur selama sehari ataupun beberapa hari saja. Qala bal labithta mi'ata amin. Allah taala kata kepada Uzair, tidak, bukan sehari ataupun beberapa hari, bahkan engkau tidur mi'ata amin, 100 tahun. Maka apa buktinya yang dia tidur 100 tahun? Allah taala mengatakan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah taala suruh Uzair melihat makanan dan minuman yang dibawa bersama dengan binatang tunggangannya dalam perjalanan itu, ada makanannya, ada minumannya. Lalu Allah Ta'ala perintahnya untuk melihat, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah pada makanan kamu dan pada minuman kamu, lam yatasanna, maka ia tidak basi, tidak tamat tempoh makanan itu, masih boleh dimakan. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menidurkannya selama 100 tahun. Tapi makanannya itu, minumannya itu tak basi, masih boleh dimakan. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kemudian Allah Ta'ala kata, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Maka lihatlah kamu pada himar yang dibawa tunggangan oleh Uzair itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan himar itu yang sudah 100 tempoh tahun yang berlalu, himarnya itu sudah menjadi bangkai. Anzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, supaya kami menjadikan daripada himar itu akan bukti kekuasaan kami, dan menjadikan ia sebagai tanda kekuasaan kami untuk kamu menceritakan kepada orang lain. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Uzair yang melihat himarnya itu sudah menjadi bangkai selama 100 tahun yang sudah berlalu tempoh masanya, lalu Allah Ta'ala katakan, wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Maka lihatlah wahai Uzair pada tulang-tulangnya himar itu, thumma nunshizuha thumma naksuha, kemudian daripada tulang-tulang itu kami pakaikan tulang-tulang itu akan lahma, akan daging-daging. Yakni selepas Allah Ta'ala mematikan himar itu di dalam tempoh masa 100 tahun, lalu Allah Ta'ala menyuruh akan Uzair melihat tulang belulang itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya balik dengan Allah Ta'ala memakaikan, menyaluti pada tulang belulang itu akan daging, lalu himar itu hidup kembali. Summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka apabila sudah jelas baginya Uzair dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu ia mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala annallah ala kulli syai'in qadir, bahawasanya Allah di atas setiap sesuatu itu qadir, berkuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Setiap sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukan segala-galanya. Ini contoh pengajaran praktikal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran dengan azab-azab Allah yang Allah taala berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nasihat dan peringatan-peringatan kepada kita di dalam Al-Quran untuk kita mengambil, untuk kita memanfaatkan masa yang ada di dalam kehidupan kini, di kehidupan ini, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaedah juga mengajar kita dengan peringatan, dengan nasihat. Begitu juga kita mengambil pengajaran dan peringatan di dalam kehidupan kita dengan setiap yang berlaku di dalam kehidupan kita. Iaitu yang kelima, adab kita dengan diri kita. Yang keenam, adab kita dengan diri kita adalah, selain daripada itu, kita akan menyusun dan mengatur harta kita, harta pendapatan kita untuk menjamin
ia dibelanjakan di tempat yang sesuai dan utama. Okey, harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita bukan sahaja untuk kita menghabiskan ia dengan sia-sia sahaja. Bahkan ianya perlu kita aturkan agar harta itu dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dengan harta itu kita dapat menggunakannya ke jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta itu dapat kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diamanahkan kepada kita, anak dan isteri, untuk kita menafkahkan, dan jiran-jiran kita untuk kita bersedekah, dan Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang miskin di sekeliling kita untuk kita berkongsi rezeki kepada mereka. Di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti adalah tentang rezeki, tentang harta. Wa an malin fi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Di antara perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti tentang harta. Daripada mana ia dapat? Daripada mana harta itu dihasilkan? Ramai di zaman sekarang, zaman kita ini, orang menghasilkan harta, nakkan harta itu dengan cara yang mudah, tanpa memperdulikan akan cara muamalah dalam mengambil harta tersebut. Caranya banyak sekarang ni memang cara yang mudah untuk mengambil harta, tapi dalam cara tersebut berlakunya unsur-unsur riba, berlakunya unsur-unsur penipuan. Maka perlu kita berhati-hati. Allah akan tanyakan kepada kita dengan harta kita, daripada mana kita hasilkan dan ke mana harta kita itu kita infakkan. Jadi itu akhlak kita dengan diri kita sendiri, untuk kita membahagikan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk dibelanjakan ke jalan yang manfaat. Yang ketujuh, akhlak kita dengan diri kita adalah hendaklah kita berpandangan jauh, menyediakan diri untuk hari kemudian. Berpandangan jauh. Bukan sahaja kita berpandangan jauh fikir hari tua kita. Ini ramai orang yang memikirkan pandangan jauh mereka hari selepas daripada tua mereka. Tua nak rehat dengan cukupnya pencen, dengan cukupnya KWSP untuk beristirahat. Itu fikir hari tua sekadar itu sahaja. Tetapi di dalam agama kita bukan mengajar kita untuk kita memikirkan, untuk kita menyediakan bekalan kita hanya pada hari tua kita di dunia. Bahkan memikirkan sesuatu yang lebih jauh lagi adalah hari selepas kita berpindah daripada alam dunia ini. Kata Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah mereka yang mandana nafsahu, yang tidak mengikuti kehendak nafsunya semata-mata. Dan kehidupan ni, nafsu kita ni dia berteman dengan kita. Nafsu kita ni memang sifat nafsu ini mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi dengan sebab ilmu itulah yang membezakan kepada kita untuk bertindak dalam sesuatu perkara. Dengan ilmu itulah yang menjadikan kita ni orang yang bersabar. Dengan ilmu lah yang menjadikan kita orang yang memaafkan. Maka ilmu itu sangat penting untuk menjadikan seorang itu bijak. Ilmu yang dimaksudkan di dalam agama Islam ini, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat yang dikatakan di dalam pencarian ilmu itu, ilmu yang bagaimana? Katanya Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang manfaat ini adalah ilmu yang menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut dengan Allah yang menyebabkan diri kita semakin taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang manfaat ini adalah ilmu yang apabila kita cari, menggemarkan kita dengan dunia akhirat daripada menggemarkan kita dengan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu menjadikan diri kita gemar kepada kepahala-pahala ataupun ganjaran daripada Allah daripada harta benda dunia. Ilmu yang manfaat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada makaidu syaitan. Tipuan-tipuan, tipu daya syaitan.
Ilmu yang manfaat itu juga mengenalkan kita bagaimana untuk kita bermuamalah dengan diri kita, dengan Allah, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mempelajari ilmu dan mengetahui cara untuk kita menjauhkan diri daripada tipu daya syaitan yang menambah cinta kita kepada akhirat, yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita kepada Allah, maka ilmu itu dipanggil ilmu yang manfaat. Jadi orang yang bijak, kata Nabi SAW, yang tidak mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Hawa nafsu ni sentiasa mengajak kepada kita. Jadi ilmu yang menjadi al-qiyas. Qiyas ni apa? Kayu ukur dia. Ilmu yang menjadi kayu ukur kita. Oh, ini boleh ataupun tidak. Oh, ini macam mana tindakan kita di dalam kehidupan kita. Jadi al-qayyisu, orang yang bijak, mandana nafsahu, yang mereka sentiasa menolak, yang tidak mengikuti akan keinginan hawa nafsunya semata-mata. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang bijak itu senantiasa beramal menyediakan bekalan selepas daripada kematian. Menyediakan amalan, menyediakan bekalan selepas daripada kematian. Orang ramai yang mengatakan yang mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab kubur, takut dengan siksa di dalam kubur, takut kita tak lepas daripada titian sirat, takut di perhimpunan di padang mahsyar. Jadi apakah tindakan kita yang sebenar? Kalau benar takutnya itu daripada dasar hati kita, pasti ianya ada tindakan yang betul. Macam seorang itu takut berisiko bila bawa motor ataupun kereta tanpa ada lesen, maka dia risau, takut, dia ambil lesen supaya dia selamat dalam perjalanannya. Orang itu takut dibuang kerja kerana datang lambat, maka dia ambil inisiatif untuk datang kerja awal agar dia tidak dibuang kerja. Begitu juga yang perlu kita pakaikan di dalam kehidupan kita selepas daripada kematian. Apabila kita takut dengan azab di dalam kubur, maka sediakan bekalan untuk menyelamatkan kita di dalam azab di dalam alam kubur. Okey. Jadi orang yang bijak, katanya Nabi, yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan menyediakan dirinya untuk hari kemudian, yakni hari selepas daripada kematian. Okay, itu yang ketujuh. Yang ke-8, akhlak kita dengan diri kita adalah jangan kita terpedaya dengan kebolehan, pangkat, kehormatan, harta, kepujian atau kemenangan. Allahu akbar. Adab kita dengan diri kita, jangan sama sekali kita terpedaya dengan kebolehan. Ya, semua kita ada kebolehan. Ada orang yang pandai dalam pengiklanan, ada orang yang pandai dalam pengurusan, ada orang yang pandai dalam pengajian, ada orang yang pandai. Masing-masing diberikan kebolehan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri mereka. Maka orang yang mempunyai perhubungan hati yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan setiap kebolehan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dan anugerah Allah ke atas diri seseorang itu, maka ia tidak tertipu dengan kebolehannya. Bila orang mengatakan, ya, diri kita ada kebolehan, memang ada kebolehan itu, maka kita bersyukur dengan kebolehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita belagak, jangan kita terperdaya, jangan kita merasa sombong dengan kebolehan kita, kerana orang yang banyak kebolehan, orang yang paling hebat kebolehannya daripada zaman nabi-nabi terdahulu, yang mampu membuat bangunan ataupun rumah daripada batu-batu, bukit-bukit, pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka merasakan diri mereka yang mempunyai kebolehan. Orang yang mempunyai banyak harta, yang merasakan harta itu daripada usahanya sendiri, daripada kebolehannya sendiri, maka apabila dia melanggar perintah Allah, maka Allah Taala hancurkannya seperti Qarun. Orang yang mempunyai pangkat yang besar, seperti Firaun, seperti Haman, maka Allah Taala hancurkan. Kerana apa? Kerana mereka merasakan mereka sendiri yang mempunyai kebolehan tersebut. Maka orang yang beriman kepada Allah, adab mereka dengan diri mereka sendiri dan adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa tidak merasakan kebolehan, pangkat, kehormatan, harta, kepujian ataupun segala kemenangan yang mereka hasilkan itu
dinisbahkan ataupun disandarkan kepada diri mereka sendiri, bahkan mereka merasakan itu adalah semuanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u wa la yadurru illa lillah. Tidak ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada seseorang itu, dan tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkan diri seseorang itu, melainkan segalanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, terkadang ada yang kaya, terkadang ada yang miskin, untuk kita saling sama-sama membantu dan berkongsi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan segalanya untuk memanfaatkan bakat itu kepada Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menyebarkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi akhlak kita yang ke-8 terhadap diri kita, jangan sekali kita terpedaya dengan kebolehan, dengan pangkat, dengan kehormatan, dengan harta, dengan kepujian ataupun kemenangan, disandarkan, dinisbahkan kepada diri kita sendiri. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, apabila orang memuji kepada kita dengan kebaikan, dengan kemuliaan yang ada pada diri kita, maka kita menyebutkan alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu yang menzahirkan segala yang baik dan menyembunyikan segala yang tidak baik yang ada pada diri aku. Kalau suatu itu benda yang tak ada dalam diri kita, yang orang puji kepada kita tapi benda tu tak ada dalam diri kita. Kalau benda tu memang ada, yang kebolehan yang ada pada diri kita, kita kata alhamdulillahillazi azharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang menzahirkan yang baik-baik dalam diri kita ni, yang menutup segala yang buruk-buruk dalam diri kita. Tapi kalau satu benda yang orang puji yang tak ada pada diri kita ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidhni mimma yaqulu waghfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau mengazab aku dengan apa yang mereka katakan. Ya Allah, mereka puji aku, ya Allah, bukannya aku ada apa yang mereka puji ni, ya Allah. Mereka merasakan aku baik, bukannya aku ni orang yang baik, ya Allah. Allahumma la tu'akhidhni mimma yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau mengazab aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah aku dengan apa yang mereka tak ketahui daripada keaiban dan kekurangan diriku. Okey, itu adab kita dengan diri kita, yang senantiasa tidak merasakan kelebihan pada diri kita sendiri, bahkan sentiasa menyandarkan segala kenikmatan, kebolehan, pangkat dan kepujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Taala berikan kepada kita pinjaman untuk kita melihat keesaan Allah dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang terbaik, yang kebolehan yang ada pada diri kita Allah Taala beri pun, orang puji kepada kita, cuba kita bayangkan kebolehan dan kekuasaan Allah yang maha luas, yang Allah Ta'ala yang menciptakan segala-gala, dan segala kebolehan itu yang tertinggi adalah kebolehan dan kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia. Disandarkan segala kepujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kita menisbahkan kepada diri kita sendiri. Okey, itu adab kita bersama dengan diri kita. Adab yang ke-8. Kemudian yang ke-9, adab kita dengan diri kita sendiri, jangan kita rasa tidak puas hati dan resah kerana kemiskinan, kesusahan, ujian atau kekalahan, ya. Jangan kita merasakan berputus asa dengan Allah. La tayasu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tayasu min rahmatillah. Ya ayyuhallazina la taqnatu min rahmatillah. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang beriman, jangan berputus asa dengan nikmat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita miskin, kita bersyukur, ya. Bukannya semua orang miskin itu dinakkan kemiskinan. Dia sudah berusaha tetapi kadar rezekinya Allah Taala tetapkan sedemikian, maka kita bersyukur dengan kadar rezeki tersebut. Ada orang yang dia tak pun mencari harta dengan bersungguh-sungguh, tapi Allah Ta'ala memberikan kadarnya yang banyak pada dirinya, maka kita bersyukur dengan nikmat
harta tersebut. Jadi semua orang tak sama dalam kehidupan, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kedua-duanya itu untuk saling hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfikir tentang kenikmatan yang ada di antara satu sama lain. Orang yang miskin, Allah Ta'ala jadikan orang yang kaya, untuk orang yang kaya itu membantu orang yang miskin untuk menjadikan orang miskin itu sebagai pekerja orang yang kaya. Kalau semua orang yang kaya, siapa yang nak bekerja? Semua tak nak bekerja kerana selesa dengan kekayaannya yang boleh membayar semua benda. Siapa yang nak bekerja? Jadi Allah Ta'ala jadikan ada golongan yang miskin. Mereka yang bekerja untuk orang kaya. Jadi orang kaya yang ada harta, mereka itu memberikan, berkongsi rezeki bersama dengan orang yang miskin. Walau bagaimanapun orang kaya jangan berlagak sombong, kerana tanpa ada orang miskin tak ada orang kaya. Dan orang miskin juga jangan mengatakan orang kaya itu sombong, kerana tak adanya orang yang kaya tidak cukuplah kecukupan orang miskin. Jadi saling membantu di antara satu sama lain, ini di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri kita kaya, kita bersyukur. Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan miskin dalam keadaan kita sudah berusaha, tapi kadar usaha kita Allah Ta'ala berikan rezeki kita tertentu, maka kita bersyukur dengan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang miskin tapi ilmunya tinggi, itu lebih baik daripada banyak harta tapi adabnya rendah. Ada orang yang banyak harta tapi dengan hartanya dia berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pelbagai mengikut kadar ilmu yang ada dalam diri seseorang itu. Miskin ke kaya ke bukan menjadi kayu ukuran di hadapan Allah ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menjadi kayu ukur seorang itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ketaatan ataupun ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sesekali kita merungut dengan kemiskinan dan kita berbangga dengan kekayaan ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada diri kita. Itu yang ke-9. Yang ke-10, dan hanya kepada Allah kita bergantung dan kepadanya Allah tempat sandaran kita. Ini pergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sekalian hal, dalam semua hal. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang dimaksudkan dengan bertawakal, menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya Al-Qadhi Al-Iyad, bahawasanya syarat nak mengatakan seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai 4 syarat. Yang pertama, percaya dengan Allah dan yakin bahawasanya qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pasti akan berlaku. Bila kita sudah usaha, kita yakin dengan Allah dan yakin ketentuan Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walladhi li ghairak la yasil ilaik alladhi qusim lak hasilun ladaik. Sesuatu yang untuk orang lain kita kejar macam mana pun tak akan sampai kepada kita. Akan tetapi sesuatu yang memang sudah dikusim, dibahagikan untuk kita, nescaya akan sampai juga kepada kita. Washtaghil bi rabbak, maka sibukkanlah diri kita dengan Tuhan kita yang memberikan kepada kita harta, yang memberikan kepada kita kehidupan, yang memberikan kepada kita masa untuk memanfaatkan agar diri kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana qada Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Lepas usaha, tinggalkan usaha kita, letak tepi, berserah diri kita kepada Allah Ta'ala, niscaya akan berlaku ketentuan Allah. Okey, yang kedua, syarat bertawakal itu adalah mestilah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tawakalnya Nabi SAW dengan adanya usaha. Nabi SAW tahu burak itu kalau tak diikat pun tetap tidak akan hilang. Burak itu adalah miliknya Rasulullah, memang terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi SAW mengikatkan burak sebelum Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Yang ini Nabi ada usaha. Bukan hanya Nabi tawakal semata-mata. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW daripada satu musafiran.
Lalu beliau nak tinggalkan binatang tunggangannya. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, natrukaha wa nattakin?" Ya Rasulullah, tinggalkan binatang ini dan kemudian bertawakal kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ikatkan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bezanya di sini? Bergantung kepada Allah taala iaitu suatu kemestian di dalam seorang mukmin, dan yang kedua itu mestilah kena ada usaha kita sebelum kita menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa. Itu sunnahnya Nabi SAW melakukan usaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga syarat tawakal itu adalah berusaha pada barang yang tidak dapat tidak daripadanya, daripada makanan, minuman dan pakaian. Usaha untuk mendapatkan minuman, pakaian dan makanan. Usaha kita, tetapi kita tidak bergantung pada usaha tersebut. Pada makanan tersebut. Bukan yang beri manfaat dan mudarat pada makanan, tetapi yang beri manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang bertawakal itu adalah memelihara juga dirinya daripada perkara-perkara yang menjatuhkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang menyebabkan dirinya itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jauhkan daripada perkara yang khurafat, yang tidak baik, yang menjaga kesucian penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu yang itu empat perkara. Kalau disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati, rukun tawakal itu ada tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua tauhid ini i'tiqad kita dalam kita bertawakal, i'tiqad kita kepada Allah. Yang kedua adalah kelakuan hati kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripadanya. Dan yang ketiga adalah perbuatan, usaha kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Okey, yang terakhir ini yang terakhir, adab kita dengan diri kita sendiri, yakni kita mengingati semasa senang agar dia Allah mengingati kita semasa susah, dan cukuplah Allah bagi kita dan dialah adalah sebaik-baik pelindung. Kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 ini adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dikala senang dan dikala susah. Bukan hanya mengingati Allah taala pada waktu kita susah saja. Waktu susah baru kita nak ingat tika sejadah, waktu susah baru kita nak cari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita mengingati Allah ketika kita senang dan ketika kita susah. Kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Barang siapa yang mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika raha, ketika senang, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat orang itu ketika orang itu sedang susah. Maka susah, Allah taala menjadi pembantu kepada diri orang tersebut. Okey, itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita senang dan ketika kita susah. Ini 11 adab kita bersama dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita dan membantu kita untuk memperbaikkan akhlak kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sekadar itu saja, insya-Allah. Habis dah perbahasan kita dengan kitab Khuluquna, akhlak kita, karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Mudah-mudahan bacaan yang sedikit ini, yang sudah kita khatamkan ini, dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul. Wa ala kulli niyati salihah wa ala ma nawa sayyidil hamam Muhammad bin Hafiz wa ala ma nawa salafus salih wa ala niyatin anna Allah yarzuqna at-tawfiq bil amali ma qara'na min kitabi Khuluquna wa ala niyatin anna Allah yaftahu lana bab at-tawfiq, abwab at-tawfiq wa ja'alana miftahil khair wa mighlaqun lisyarr wa ala niyatin anna Allah
أن الله يطول عمر المؤلف الكتب مؤلف الكتاب الحبيب عمر بن محمد بن حافظ وعلى كل انتصالها وعلى من وسلفنا الصالح بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doa. Kita akhiri dengan bacaan doa habis majlis insya-Allah. Ini kita tamat kitab Khuluquna. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ورفقهم لما تترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء العلماء نهضى بالخير ونكفل كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وكرم برضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضل وجود منا لا بابتسام منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai pengajian kita, perkongsian kita daripada kitab Khuluquna. Dah habis bacaan kitabnya, adab kita dengan Allah, dengan makhluk Allah, dan adab kita dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah dapat sama-sama kita amalkan dan kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah, rahmat dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa duduk di dalam kasih sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekadar itu saja untuk pengajian kita, insya-Allah. Jika diberikan kelapangan waktu dan masa, insya-Allah kita akan bersama lagi insya-Allah dalam membaca kitab-kitab ilmiah karangan daripada para ulama untuk perkongsian kita bersama insya-Allah. Sekadar itu saja insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.